Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar topik pengaratan besi sebagai tindak balas redox. Okey, pengaratan besi sebagai tindak balas redox. Actually, bukan besi je berkarat. Kebanyakan logam-logam lain, especially logam yang elektropositif, sangat mudah berkarat. Okey, macam mana pengaratan tu boleh berlaku? Pengaratan ni boleh berlaku disebabkan berlaku kakisan pada logam. Logam tu terkakis. Bila logam terkakis, sangat mudah untuk logam itu berkarat. Okey, takrif untuk kakisan logam. Kakisan logam ni apa maksudnya? Logam dioksidakan. Okey, logam tu dioksidakan melalui kehilangan elektron untuk membentuk ion logam. Logam mesti akan hilang elektron untuk membentuk ion logam. Okey, kita tak nak ambil contoh besi dulu, kita ambil contoh lain lah. Nak ambil apa? Magnesium boleh. Kita nak ambil zinc. Okey, contohnya zinc. Okey, zinc ialah logam. Logam dioksidakan. Bila dioksidakan, dia kata melalui kehilangan elektron. So, elektron tu dibuang. Elektron dibuang. Kalau elektron dibuang, kita kena tulis elektron di sebelah kanan persamaan setengah. Untuk membentuk ion logam. Tengok yang ni. Untuk membentuk ion logam. Jadi, ion logam untuk zinc ialah Zn2+. Nampak? So, sini 2 positif. Dia akan bebaskan atau hilang 2 elektron. Okey? So, yang ini contoh kakisan logam pada besi. Pada zinc. Okey? Dan sini kita nak belajar tindak balas redox kan. Ini yang berlaku ni ialah pengoksidaan. Tindak balas ni ialah tindak balas pengoksidaan. Sebab memang clearly dicakap dekat atas ni, logam tu dioksidakan. Daripada zinc ni nombor pengoksidaan dia sifar. Selepas tu menjadi 2 positif. Kan? Itu proses pengoksidaan. Pengoksidaan telah berlaku. Bila ada pengoksidaan untuk tindak balas redox, mesti juga ada tindak balas penurunan kan? So, apa dia yang diturunkan? Apa yang berlaku penurunan? Okey, untuk berlaku kakisan mesti ada oksigen. Oksigen O2. Right? Kalau ada oksigen, ingat semula hari tu cikgu dah ajar macam mana cara tulis persamaan setengah. Bila zinc, dia buang elektron. Buang elektron maksudnya sifat positif. Betul, sebab tu zinc bercharge 2 positif. Sekarang O2 negatif akan terima ke buang elektron? O2 negatif pula akan diturunkan hingga menjadi ion oksida. So dekat sini awak boleh guna yang cikgu cakap, positif loves negatif, tapi negatif hate negatif. Kan? So, sini O2 negatif ni dah bercharge negatif. So, dia tak suka kalau ada elektron dekat sebelah dia. Dia tak suka kalau ada elektron dekat sini. Okay? No. Jadi, elektron kita letak sebelah kiri. Kenapa 2 elektron? Sebab sini charge dia 2 negatif. Okay, sekarang baru kita seimbangkan. Sekejap cikgu padam. Sekarang baru kita seimbangkan persamaan. Okey, O2. Sini O ada 2. Sini O ada 1 je. Jangan tengok charge je. Tengok O ni ada berapa. Ada 1 je kan. So, kita seimbangkan. Kita letak 2 dekat depan. Alright. Sekarang kita seimbangkan charge pula. Okey, charge. Dia ada 2 charge negatif dengan 2 oksigen dekat depan. Jadi, yang ni darab. 2 darab dengan 2 negatif, jadi negatif 4. Bila belah kanan negatif 4, belah kiri pun mesti negatif 4 kan. So, elektron bercharge negatif. Kita letak dia 4 elektron. Okay. So, yang ni proses apa? Ini proses penurunan. Okay. Jadi, dalam proses kakisan logam ada dua-dua. Ada pengoksidaan dan ada penurunan. Okay, untuk besi pula. Macam mana besi tu boleh berkarat? Okay, contohnya, ini besi. Dan kita ada
Apa dia syarat pengaratan besi? Mesti ada air dan oksigen. So yang ini air, yang ini water droplet. Nampak macam besar sebab cikgu nak besarkan. Okey, dekat luar ni ada oksigen. Of course lah. Oksigen. Dekat dalam ni besi. Ini ialah besi. Okey, pengaratan besi. Syarat yang mesti ada ialah besi tu sendiri kena ada air dan juga kena ada oksigen. 3 benda kan mesti ada. Okey, macam mana besi tu berkarat? Dia bermula daripada kawasan tengah besi. Okey, kawasan tengah besi ni kita panggil dia, cikgu label sebagai X So X tu X ialah anode. Awak cuba ingat guna cara yang cikgu bagi tahu ni. Okey, anode. Anode bermaksud di anode berlaku oxidation, pengoksidaan. Bila berlaku pengoksidaan, mesti buang elektron, kan? Lagi satu ialah cara yang senang, mesti logam yang buang elektron. Sebab tu logam, kebanyakan logam, hampir semua logam bercas positif sebab dia buang elektron. So dekat X tu ialah anode. X ialah anode. Okey, dia buang logam. Jadi berlaku pergerakan elektron. Dia buang elektron, bukan buang logam. Dia buang elektron. Okey, jadi berlaku pergerakan elektron. Elektron tu bergerak ke kiri dengan ke kanan. Ataupun dia bergerak sepanjang besi itulah kan. Sebab dia nak cari pada siapa dia boleh derma elektron. Okey, di hujung air ni water droplet. Dekat hujung titisan air, sini pun hujung titisan air. Cikgu nak label sebagai Y. Okey, Y tu apa? Kalau X anode, Y ialah cathode. Kalau X derma elektron, Y menerima elektron. Okey, Y menerima elektron yang dibuang oleh X. Okey, kenapa dekat Y? Kenapa bukan dekat atas sini atau dekat tepi sini? Kenapa kat sini kan? Sebab kena refer semula kepada syarat pengaratan besi. Pengaratan besi mesti ada air dan oksigen. So dekat hujung ni, kawasan Y ni, dia ialah water droplet dan dia sangat terdedah kepada kepekatan oksigen yang tinggi. Sini pun sama, terdedah kepada kepekatan oksigen yang tinggi. Faham Okey, lepas tu baru kita nak tengok apa jadi dekat X dengan dekat N. Okey, dekat X, anode. Besi ialah ferrum. Okey, so berlaku pengoksidaan ferrum. Ferrum dioksidakan kepada Fe2+. Ion ferrum, ferrum 2 kan? Ferrum 2+. Dengan cara buang elektron. Dia buang berapa? Dia buang 2 elektron. Okey, ini yang berlaku di anode. Di cathode pula, ingat dekat cathode tu ada air kan? Sini ada air dengan oksigen. Air dan juga oksigen. Jadi kita tulis oksigen dan air akan menghasilkan ion hidroksida. Okey, menghasilkan ion hidroksida. Ingat semula prinsip yang negatif hate negatif. Negatif tak suka negatif. Jadi awak tak boleh letak elektron dekat sini. Kan? Awak kena letak elektron di sini. Okey, berapa banyak elektron? Kita seimbangkan dulu persamaan ni. O ada, sini ada 2, sini ada 1 O. So 3. Nak senang kita letak 4 kan? So kita tulis 2 sini. Jadi O dah jadi 4. Kita tulis 4O. Kira H cukup tak 4? Okay, H pun dah cukup 4 sebelah kiri. Dah cukup 4 sebelah kanan. Tak ada masalah dah. Okay. Dan charge pula. 4, charge dia negatif 1. Jadi charge dia negatif 4. Sebelah kanan.
kat sebelah kiri pun kita letaklah 4 negatif. Sebab elektron bercharge negatif kan. So, kita letak 4 elektron. Dah balance kiri dan kanan. Dan barulah kita buat persamaan ion. Boleh potong tak elektron yang Y dengan elektron X? Tak boleh sebab bilangan tak sama. Bilangan tak sama. Sini 4, sini 2. Macam mana nak samakan? Yang atas keseluruhannya kita darab dengan 2. Okey, so kita tulis semula di bawah 2Fe. Jangan lupa kita darab dengan 2 . So 2Fe tambah dengan yang lain. O2 tambah dengan 2H2O. Yang ni elektron dah boleh cancel sebab dah jadi 4. Kan darab 2 tadi. Okey, menghasilkan 2Fe2+ dan 4OH negatif. Okey, so ini persamaan ion. Yang dua ni, hasil ni dia akan membentuk ferrum 2 hidroksida. Ferrum 2 hidroksida. Okey, ferrum 2 warna apa? Ingat lagi tak? Ferrum 2. Okey, ferrum 2+ kan? Ferrum 2 warna dia hijau. So, warna karat warna apa? Warna hijau ke warna apa? Bukan kan? Karat berwarna perang. So, macam mana proses pengaratan tu berlaku? FeOH2 ni akan continue berlaku pengoksidaan. Dia akan continue berlaku oxidation. Daripada Fe2+, dia akan jadi Fe3+. Okey, proses tu berlaku secara berterusan sebab pengaratan tu bukan ambil masa sekejap kan. Dia ambil masa yang agak lama daripada beberapa hari hinggalah beberapa minggu, beberapa tahun. So, dia sentiasa berlaku berterusan. Pengoksidaan berlaku daripada Fe2 positif menjadi karat. Karat warna apa? Karat warna perang. Okey, karat berwarna perang. Fe3+, warna karat. Warna perang. Okey, semua faham ke? Harap semua boleh faham. Okey, detail lagi Cikgu nak tunjuk macam mana pengaratan berlaku lagi. Okey, daripada FeOH tadi, tak nak guna warna sebenar dia. Okey, FeOH, Fe2, ferrum 2 hidroksida akan continue berlaku pengoksidaan sehingga membentuk karat. Okey, karat tu sebenarnya ialah ferrum 3 oksida. Okey, ferrum 3 oksida terhidrat. Lupa lagi. Karat ialah ferrum 3 oksida terhidrat. Ferrum 3. Macam mana nak buat ferrum 3 oksida? Cross method ingat Fe2O3 titik 2H2O. Okey. So yang ini ialah ferrum 3 oksida terhidrat nama dia. Kalau ramai yang tak tahu kenapa Fe2O3, yang ni kita dapat daripada cross method. Kita crosskan, dapatlah Fe2O3. Okey, so yang ini dipanggil sebagai karat yang berwarna perang. Besi yang berkarat akan berubah daripada warna hijau ke? Tak kan? Besi warna apa? Warna kelabu kan? So, besi berubah daripada warna kelabu menjadi warna perang. Sebab pembentukan karat. Faham ke tak? Ada soalan tak? Ada soalan ke tak? Ada soalan? Fikirkan apa yang nak tanya cikgu dan bagi tahu cikgu selepas ini. Okey, seterusnya. Pengaratan berlaku dengan cepat. Dekat kawasan mana?
pengaratan dipercepatkan apabila ada dua benda. Yang pertama, dalam keadaan berasid. Yang kedua, dalam keadaan bergaram. Di kawasan industri, contohnya Shah Alam sendiri kan, banyak kilang-kilang, banyak kenderaan. Jadi, keliling kita terdapat banyak asap yang bersifat berasid. Contohnya hidrogen sulfida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, kan? Semua ni sifat gas yang berasid. Jadi gas yang berasid ni bila larut dalam air, dia menjadi elektrolit yang baik. Apa dia elektrolit? Bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Dah belajar dalam bab 6 tingkatan 4. Jadi kawasan Shah Alam ni banyak gas-gas yang berasid. Yang ni gas-gas ini akan mempercepatkan lagi pengaratan. Baru beli rumah, pagar pun baru cat, tapi dah 2-3 hari dah berkarat dah. Okay, disebabkan asid mempercepatkan pengaratan. Yang kedua ialah garam. Okey, garam ni banyak dekat mana? Mungkin dekat rumah, dekat kawasan sekeliling pantai. Garam NaCl. Kan? Dekat sekeliling pantai. Garam ni pun sama. Okey, larut dalam air juga. Kedua-dua benda ni akan larut dalam air untuk menjadi elektrolit yang baik. Okey, bila dia jadi elektrolit yang baik, dia mempercepatkan pengaliran elektron dan besi akan lebih cepat berkarat. Okey, so apa dia yang penting dalam bab ni? Yang pentingnya, okey, yang pertama ialah syarat pengaratan besi. Syarat pengaratan besi mesti ada air, oksigen dan juga besi itu sendiri. Okey, kemudian kena tahu kat mana anode. Anode kat kawasan besi. Kathode pula kawasan yang ada air dan juga oksigen. Okey, ferrum akan buang elektron, besi akan buang elektron, air dan oksigen pula akan terima elektron. Right, buatlah persamaan setengah, persamaan ion, seimbangkan bagai kita dapat hasil dia ferrum 2 hidroksida yang berwarna hijau. Then ferrum 2 hidroksida tu akan continue berlaku pengoksidaan untuk membentuk ferrum 3. Ferrum 3 ni yang berwarna perang, iaitu karat. Okey, nama bagi karat ialah ferrum 3 oksida terhidrat. So, yang ni pembentukan karat. Itu ialah karat yang berwarna perang. Apa yang mempercepatkan pengaratan? Kehadiran asid, kehadiran garam. Sebab asid dan juga garam ni boleh larut dalam air menjadi elektrolit yang baik, mempercepatkan pengaliran elektron dan besi akan berkarat dengan lebih cepat. Itu je untuk hari ini. Kita sambung lagi pada masa akan datang. Cuba jawab soalan yang cikgu dah bagi sebelum ni dan yang cikgu akan beri selepas ini. Tolong respon. Dekat GCR pun ada cikgu masukkan bahan dan juga soalan. Boleh PM cikgu dekat GCR pun boleh, WhatsApp pun boleh, Telegram pun boleh. Semua benda, semua tempat, semua medium cikgu boleh terima. Asalkan awak nak respon, cikgu okey je. Okey? Itu je untuk hari ini. Assalamualaikum.